Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد. Mula sekali saya mohon maaf kerana suara saya macam Ramli Sarip. Malam tadi ceramah dekat satu tempat. Mereka buat dekat tempat komuniti masyarakat, jadikan surau. Jadi speaker tak berapa cantik lah. Saya ingat saya pegang mikrofon tu, mula-mula satu mikrofon, habis bateri, tukar satu mikrofon pun dah masalah, tukar satu mikrofon. Ini 3 mikrofon tukar. Di suara apa habis. Sebab saya terpaksa tinggi suara. Kehadiran ramai. Petang tu MB pun datang. Dia orang merayakan Maulid Nabi. Jadi mohon maaf, suara agak tak apa cantik lah. Apapun syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kurniaan hidayat daripada Allah. Masih lagi Allah beri kesempatan pada kita untuk datang ke rumahnya pagi-pagi ni. Basyiru masyaifi zulami, beri kabar gembira bagi mereka yang basyiru masyaifi zulami ilal masjidi, dalam keadaan kegelapan malam datang ke masjid, bin nuri tammati yaumil qiyamah, mereka akan dapat cahaya yang sempurna di hari akhirat. Manusia dalam kegelapan bila mana berada di hari akhirat nanti. Namun orang datang ke masjid di awal pagi, mereka akan dapat cahaya. Bukan takat cahaya, tapi cahaya yang sempurna. Dan kita dapat solat subuh berjemaah pagi minggu ni. Dapat ada kuliah. Dan solat subuh bacaannya disaksikan. Innal Quran al-fajri kana mashhuda. Istimewa subuh daripada yang lain. Sebab tu Salihuddin Al-Ayyubi memilih orang untuk berjihad adalah orang yang jaga solat subuh berjemaah, takbiratul ula. Dan orang yang jaga solat subuh berjemaah umumnya boleh jaga tahajud. Kerana dia akan datang awal, dia akan bangun preparation waktu tahajud, sembahyang tahajud. Apalagi hari Minggu kita tidak bekerja, orang ambil kesempatan yang bagus-bagus, yang kesedaran agama untuk bangun bersama anak-anak. Saya bangun bersama anak-anak untuk bangun tahajud dan datang kuliah bersama isteri dan anak-anak. Ada orang yang tidak fikir begini, mereka mengambil kesempatan hari Minggu ni, pagi-pagi bangun awal. Isteri bangun awal, kejut anak-anak, suami pun bangun, mandi apa semua riudah, tapi bukan tahajud, pergi jogging. Bukan salah jogging tak salah, tapi sebaiknya keadaan yang paling baik, suasana yang akhir ini yang fitnah banyak, yang anak-anak pun datang fitnah. Saya tuan-tuan, saya dapat call daripada US, tadi pun datang daripada US, Chicago. Mereka juga ada masalah anak-anak mereka. Apalagi suasana di luar negara. Di Sweden saya ziarah satu orang Afgan yang imigran ke sana. Ada masalah anak-anak. Orang Aceh, satu keluarga Aceh, juga di Sweden, satu tempat. Saya pergi ke sana, dia datang jumpa saya, 2 keluarga Aceh, bawa saya ke rumah. Yang satu tu masalah anak-anak, kawalan.
Apalagi tempat yang suasana jauh pada agama. Cuma yang bagusnya ketika saya ada berada di Montreal, masyarakat Bangladesh, mereka bagus. Anak-anak datang masjid surau. Subuh penuh budak-budak. Budak-budak boleh 2 bahasa, 3 bahasa. Bahasa ibunda, bahasa France, bahasa Inggeris. Fasih. Saya pergi kat sekolah mereka. Kawan saya nak ambil video. Satu cikgu datang tidak benarkan. Sebab dia orang sensitif. Budak tu kalau ambil kat kawasan sekolah. Jadi maknanya mereka ada masalah. Anak-anak muda. Tapi bila mana anak muda yang dikawal, walaupun tempat tu tempat yang bukan suasana ada agama, tapi rumahnya ada suasana agama, anak-anak terdidik. Pentingnya dalam rumah. Dan kesan masyarakat pun kita kena pilih kepada anak-anak kita. Kalau masyarakat rosak pun anak boleh rosak. Satu budak anak Pak Hitam, saya tak tahu dia budak Somalia ke Mali ke Senegal ke Sierra Leone, tak tahu. Dia naik basikal dekat Norway. Dia naik basikal. Waktu tu kami nak cari orang Islam, tak tahu orang Islam, tak boleh kenal. Jumpa satu budak naik basikal, dia pakai earphone ni. Tapi naik basikal. Saya ingatkan dia dengar lagu rap lah. Dia tahan lah. Sembang-sembang dengan dia. Dia bertarik. Sembang. Suka budak tu. Sembang. Saya tanya dia, apa yang kamu dengar? Dia ambil, tak kat tinggal saya, Quran. Sambil naik basikal baca Quran. Tuan-tuan boleh bayangkan suasana tempat yang bukan masyarakat Islam. Bila anak terdidik, keluarga mendidik anak, maka anak jadi betul. Sebelum malam tadi dia dapat bangun tajuk tadi, saya buka daripada US. Sebelum tu saya rawat satu budak kat US. Dan ada budak Malaysia, bapa dia doktor, pergi sana dan minta tolong saya. Anak dia hampir kepada dah lari pada agama. Dan satu lagi budak perempuan dah hampir diambang kemurtadan. Dan di Chicago juga ada beberapa orang Bangladesh dan Myanmar yang berada di sana jadi Kristian. Sekitar 40 orang. Dan sebahagian mereka jadi padri. Kristian tidak diterima zaman sekarang ni. Out lah. Tapi bagaimana ada? Mereka dakwah juga dalam TikTok. Ada dakwah Kristian. Yang sudah tak tahu Indonesia punya. Dakwah Kristian. Jadi kalau kita mengambil kesempatan pagi minggu ni, boleh jogging, tidak ada masalah. Ajak anak-anak dulu sembahyang apa semua. Kalau sebaiknya datang sembahyang surau. Ataupun tak boleh sembahyang surau pun sembahyang kat rumah, jemaah kat rumah. Lepas tu pakai tracksuit, pergilah jogging. Lepas tu pergilah kena roti banjir ramai-ramai. Tak ada masalah. Yang pentingnya solat subuh berjemaah. Dan waktu saat yang paling baik dan bahagia kita ni, bila mana kita boleh bertahajud bersama dengan anak-anak. Rumah saya, anak angkat isteri saya, anak angkat datang, dia orang bangun tahajud. Anak saudara saya bangun tahajud. Memang dah jadi biasa budak-budak tu daripada kecil dah kita ajar bangun tahajud. Ini tidak ada masalah. Mereka boleh bawa diri. Jadi yang ni, yang tarbiyah yang paling baik di antara tarbiyah. Muru auladakum bis-solah. Walaupun solat sunat, tapi kita ajak mereka bangun. Dan saat-saat itulah saat yang paling baik. Mungkin orang pergi jogging, dia dengan anak dia, dengan isteri dia, 2-3 orang anak dia duduk jogging. Habis jogging, dia orang duduk bawah pokok, ambil gambar selfie. Kan? Ambil gambar selfie. Masuk ke Facebook. Wah, anak dia buat begitu. Isteri dia buat begitu. Nak jadi bini nombor 2, seorang ikut yang ni. Wallahualam. Semua seronok kita nampak. Tapi itu bukan saat yang paling bahagia. Significant moment, bukan. Saat paling bahagia bila mana kita bangun tahajud tanpa selfie. Itulah saat yang paling bahagia. Mungkin kita tak terasa, tapi Malik bin Dinar kata apa? Dia kata, aku anak yatim. Aku dipelihara oleh pak saudara aku. Dan aku masih ingat ketika waktu tahajud, pak saudaraku bangun berwuduk dan sembahyang berada di sisi aku.
Aku melihat dia sembahyang. Dan kesan aku melihat dia sembahyang masuk dalam hati aku. Itu anak yang tengok bak saudara yang sembahyang. Apalagi anak yang ikut sembahyang, solat sekali. Sebab tu saya jadi jatuh kebimbangan. Baru ni saya menangis cerita kesian anak kawan saya. Bukan kesian, dia budak tu hafiz. Budak hafiz. Tuan-tuan suasana sekarang ni, budak hafiz duduk madrasah. Dia cerita dia cerita kat mak dengan abah dia. Dia bukan cerita direct, dia punya segan. Dia buat surat rakaman suruh hantar. Pak dia hantar kat saya. Saya dengar, saya menangis. Bukan sebab kita ada anak lelaki. Ada anak, saya menangis. Saya duduk kat isteri saya 2-3 kali saya menangis. Saya pergi depan isteri saya menangis sebab isteri saya kenal. Kemudian besoknya dia orang datang. Saya bawa dia orang pergi minum, isteri dia datang rumah. Jadi masing-masing kita kena share. Anak dalam madrasah pun kena ambil peduli. Bukan budak tu jahat, tapi pengaruh budak-budak lain yang buat nakal, kadang-kadang dia kena. Jadi budak ni jangan salah ustaz, kena maafkan banyak kesalahan ustaz. Di suasana sekarang kita nak didik bukan macam sekolah ni. Sekolah dia pergi kat sekolah marah cikgu, pukul cikgu. Dah kes histori madrasah pergi pukul, itu kerja bodoh. Ustaz kena dihormati. Budak tidak akan dapat ilmu kalau tidak hormat ustaz. Ustaz mungkin silap, tapi maafkan kesalahannya. Sejarah anak saya ketika buat hafiz dulu. Saya balik daripada Sweden, Norway, Finland. Saya demam sebab cuaca. Saya lembat hantar anak saya. Kemudian waktu yang sama saya pindah rumah. Saya letih sangat, demam, pindah rumah. Anak saya tak sempat hantar pada hari itu. Saya kata, Kak Ustaz, Kak Admin bila mudir, saya mohon maaf, boleh tak saya hantar anak saya hari Selasa? Mudir kata tidak ada masalah. Tapi anak saya pergi hari Selasa, dia kena dera. Sebab ustaz tu, dia bukan ustaz dia. Dia warden, tapi bukan ustaz direct dengan anak saya. Dia dera anak saya, dia kata datang lewat. Jadi ustaz tu pun tak apa cerdik, tapi maafkan kesalahan dia. Kalau ikut saya pergi pukul lah. Kan budak tak salah, dia suruh jalan itik daripada bawah, naik tangga. Kalau jalan itik, lepas tu turun, lepas tu pergi madrasah, naik tangga. Kesian budak. Sakit kaki tak tahu cerita lah. Anak kita tidak salah. Jadi kita tak boleh jadi hero ketika tu pergi. Ini sekolah biasa, boleh pergi pukul tak tentu hal. Kadang-kadang bapak pergi pukul. Ni anak aku pukul cikgu. Dia pukul cikgu. Anak tak jadi apa. Pindah sekolah, anak tak jadi apa. Anak jadi rosak. Bukan cara macam tu. Saya tak boleh tahan juga, tapi saya sabar. Isteri saya sabar. Apa saya cakap? Isteri saya pun cakap, adik maafkan kesalahan ustaz. Maafkan, jangan simpan. Ustaz mungkin tak tahu. Memang adik tak salah. Adik didera. Tapi maafkan. Tuan-tuan tahu apa berlaku? Selepas dia maafkan ustaz dia hafazan dia paling laju. Biasanya budak tak boleh pergi sampai 7 lai. Biasanya 1 lai, 1 muka, 2 muka, 3 muka. 3 muka, 3 lai tu, 3 lai tu ni. Anak saya boleh pergi 7 lai. Dia kata, Abbas, adik boleh hafal 7 lai. Ustaz tahan, jangan, hanya 5 lai. Dan dia hafal, dia hafiz awal. Dia antara budak yang hafiz awal. Setahun lebih dia dah hafiz Quran. Sebelum tu dia hafizan dia tak laju. Tapi bila dia maafkan kesalahan ustaz dia, hafizan dia laju. Jadi dia anak ni tak boleh. Dan antara didik ni bangun dia datang solat subuh, berjemaah, bawa mereka, kejut mereka bangun tahajud, ajar mereka takut pada Allah. Mereka tidur bilik sebelah, ajar kalau apa-apa berlaku, minta pada Allah, minta pelindung pada Allah. Pukul 3 pagi, saya dengan isteri saya bangun. Anak saya sulung dengan adik dia. Masa tu anak lelaki tak ada. Dia orang takut. Dua-dua orang duduk atas tilam, atas katil. Ya Allah, tolong kami. Ya Allah, kami takut. Apa hal budak-budak? Rupanya takut gangguan jin. Rumah saya tu ada gangguan jin. Rumah duduk. Duduk adik. Ya Allah, tolong kami. Ya Allah, duduk. Sebab kita latih mereka. Kita boleh. Tidak ada masalah. Duduk sebelah dia, tidur bilik dia. Tapi kena latih dia takut pada Allah. Minta pada Allah. Tak takut pada yang lain. Jangan pergi kalau ada hantu, ada musang. Tak ada lah. Kita takutkan budak dengan hantu, musang. Sampai tua takut. Nak pergi kencing pun ajak kita sekali. Kacau. Jadi kita ajar mereka takut
Ajar mereka takut pada Allah. Itu. Dan mereka sujud taat perintah Allah, mereka rasa takut pada Allah. Ajar macam tu. Jadi inilah terbaik. Quran yang dibaca di waktu fajar ini disaksikan. Nabi pernah baca Quran. Ketika Nabi dalam musafir, sampai di satu tempat, Nabi jadi imam baca Quran. Bukan pernah baca Quran, memang Nabi baca Quran lah. Ketika itu Nabi baca surah Ar-Rahman. Sampai ke surah Ar-Rahman tu, sampai kepada ya ma'syaral jinni wal insi istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Ya ma'syaral jinni wal insi. Allah sebut jin dulu bro, manusia. Kamu tidak akan boleh melepasi penjuru dunia, bumi dan langit, melainkan dengan keupayaan, kekuasaan yang Allah Ta'ala bagi. Illa bisultan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Masih ada nikmat Tuhan kamu kah kamu dustakan? Jadi manusia mungkin di bumi, di langit ni mereka explore dengan pesawat Challenger dan sebagainya, Apollo dan sebagainya. Tapi jin mereka boleh pergi. Allah Ta'ala kata mereka dengan kekuatan yang Allah bagi. Bila jin dengar ni, sebab ni Nabi baca surah Ar-Rahman ni, bila sampai fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, selepas ya ma'syarul jin, jin tu semua sebut la bi syai'in min na'imuka nukadzib falakal hamd. Kesan bacaan subuh. Tidak ada nikmat Tuhan kami yang kami dustakan, Maha Suci Allah. Dan jin-jin tu masuk Islam. Sabit kes itu Allah turun surah jin. Inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa'amanna bih. Kami telah mendengar Quran yang cukup menakjubkan. Yahdi ila rusdi, menunjuk kepada kami jalan-jalan petunjuk hidayat. Fa'amanna bih, kami beriman. Dan Imam Syibli tulis 9 jin ini dalam kitab dia, di kalangan sahabat Nabi 9. Nama bin sekali itu. Dan ada di kalangan jin ini yang sahabat Nabi ini dikebumikan oleh Umar bin Abdul Aziz. Satu ketika Umar bin Abdul Aziz dalam satu perjalanan padang pasir, lihat satu ular dalam keadaan kepanasan nak mati. Umar bin Aziz angkat ular tu, siram air, siram, bagi hidup segar balik. Dan ular tu mati. Umar bin Aziz pun cangkul, kebumikan ular tu. Kemudian dia bermimpi malam tu, beberapa orang datang ucap terima kasih pada dia dan memuji-muji dia, ucap terima kasih. Kemudian mereka bagi tahu ular yang kamu kebumikan itu adalah jin daripada kalangan sahabat Nabi. Sahabat Nabi ada jin. Nabi pun bersahabat, sahabat dia ada di kalangan jin. Berarti Imam Syibli tulis dalam kitabnya. Jadi Quran yang dibaca di waktu fajar ini disaksikan. Siapa yang saksi? Allah dan malaikat. Tapi jin-jin Islam juga mereka berada mendengar bacaan. Dan bila mana kita istighfar waktu subuh, waktu tahajud ini, waktu subuh ini kita istighfar, Allah akan pelihara kita. Waktu sunat, lepas sembahyang subuh istighfar, sebelum tahajud, waktu sahur tu istighfar. Al-mustaghfirin bil ashar. Di samping zikir lain kita adalah istighfar. Wa ma kana Allah limu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah liyu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Mana mungkin Allah akan azab mereka sekiranya kamu bersama dengan mereka. Maknanya Nabi ada bersama dengan mereka, Allah tak akan azab. Mana-mana Nabi pun. Kaum Lut pada Sodom, kerana mereka ni suka sangat sodomize orang, yang perempuan lesbian, maka Allah nak hancurkan bandar tu azab. Tapi kerana Lut ada dengan pengikut dia, Allah tak azab. Sehingga Allah datangkan malaikat-malaikat beritahu kepada Lut dan pengikut dia, wahai Lut, bawa pengikut kamu keluar daripada bandar Sodom. Bila? Waktu sahur. Waktu sahur. Bila Nabi Lut keluar, kerana tidak ada Nabi, Allah angkatkan bumi Sodom terbalik dan hancurkan mereka. Sehingga kesan peninggalan mereka tu sampai sekarang. Bandar mereka tu dengan dia punya landscaping dia tu memang lucah habis. Dengan dia punya
Lantai-lantai tu di zaman dulu ni, jalan lantai tu ada lambang-lambang lucah, lambang-lambang tak elok. Dinding-dinding, bilik-bilik. Mereka mati dalam bilik begini-begini, jadi fosil, jadi batu keras. Allah hancurkan mereka. Tapi Nabi Lut tak ada di situ. Kalau ada Nabi, Allah Ta'ala turun azab. Begitu kita, bila ada Nabi Muhammad SAW, Allah tak turun azab. Dan ulama mengatakan, wa anta fiin, sekiranya kamu bersama dengan mereka, Rasulullah bersama dengan mereka. Dan pada maksud wa anta fiin, kamu bersama dengan mereka, kata ulama, amalan Nabi bersama dengan mereka. Jadi kena buat amal Nabi, hidupkan amalan Nabi. Dan kata ulama, wa anta fiin, amalan Nabi adalah amalan dakwah Nabi ada. Selama adalah amalan dakwah Nabi, sebab itu bila ada dakwah, Allah tidak akan datang bala musibah kepada mereka. Paling jelas daripada hadis-hadis yang lain. Yang kedua, apabila mereka beristighfar di waktu sahur, waktu subuh ni istighfar, maka Allah, wa makan Allah liyu'azibahu wa antum wa anta fi wa makan Allah limu'azibahu wa hum yastaghfirun, sedangkan mereka memohon keampunan, maka kena istighfar. Dan istighfar ini menahan kita daripada bala Allah Subhanahu wa taala. Dan istighfar ini Allah bagi banyak kebaikan dan keberkatan. Ini pagi ni kita baca doa hadis ni lah, insya-Allah. Baik. An Abi Dzar radhiyallahu anhu, daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Abu Dzar, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha tabaraka wa taala yaqul, Allah tabaraka wa taala telah berfirman, hadis kursi, ya ibadi, saya baca dengan suara yang lembut. Allah lebih lembut lagi merayu pada hamba-hamba dia. Apa kata Allah? Ya ibadi. Macam kita sebut kepada anak kita, wahai anakku sayang. Malah lebih lagi. Cuma kita tak boleh dengar suara Allah SWT. Suara yang di antara sekemuncak pencipta lebih pada segala-galanya. Seorang makhluk ni kadang-kadang kita dengar pun kita sebab ada satu orang Arab tu dibaca hadis tentang ni, oi menangis, saya tak boleh dengar. Allah tak sebut tu, wahai hambaku, ya ibadi, wahai hambaku, kullukum muznibun, kamu semuanya telah berdosa. Ya, kita banyak dosa. Kita banyak dosa. Allah Ta'ala kata, kullukum, semua kamu ni muznibun, kamu pendosa. Kamu semua ni pendosa. Kita ni pendosa. Saya pendosa. Tuan-tuan, kita semua pendosa. Hari-hari kita buat dosa. Kadang-kadang kita kena istighfar. Kenang balik dosa kita, ya Allah. Waktu tahajud itulah waktu hening. Kita duduk hening habis sembahyang, doa, kita kenang balik dosa, kita istighfar. Waktu tu kita Allahu Akbar. Kita tahu kita ni banyak dosa. Mana dah kita tak ada dosa? Banyak dosa. Orang yang paling alim dalam dunia ni pun dia ada dosa. Apalagi sekarang ni, kita punya dosa, buka saja telefon terus dosa. Buka saja telefon, buka TV, dah berdosa. Dengar berita TV, perempuan tak pakai tudung, berdosa. Kita cuma tak sedar saja itu dosa. Hakikatnya berdosa. Melihat mereka aurat wanita yang bukan mahram. Apalagi tengok telefon. Tengok-tengok telefon, WhatsApp masuk. Pasal pilihan raya di tengah duk kempen, kita keluar mulut kita cilakok. Dah berdosa juga. Banyak ni dia dah menentang ni. Ni tuan-tuan kau tak mau bagi dia. Ada manfaat, dia bukan salah. Menentang ni tak salah. Benda ni tak salah. Kita guna dia. Allah tak pernah jatuh kesalahan benda ni. Di hari akhirat, tak ada hadis beritahu telefon tuan-tuan akan dihisap. Bukan. Yang dihisap ni kita. Betul kita, betul lah benda ni. Tak betul kita, tak betul. Sebab tu Allah datangkan Nabi-Nabi membetulkan hati-hati manusia. Waktu dulu bukan tak ada senjata canggih.
Ada pedang-pedang, malah pedang orang Arab ni dia antara pedang yang terbaik dalam dunia. Arabian Sword ni di kajian sampai sekarang mereka kaji macam mana teknik buat pedang. Kekalahan mereka dalam perang salib, mereka pakai baju besi yang hebat, tutup kepala semua, batang hidung ni pun ada besi, semua hebat. Tiba-tiba pedang Arab Salihuddin Al-Ayyubi dengan tentera dia tetap putus, tembus dia punya besi dia. Sampai sekarang teknologi itu disembunyikan orang-orang Islam. Mereka tak tahu. Mereka kaji tak tahu. Yahudi hanya boleh buat pedang titanium sword, pedang titanium. Tapi mereka tak boleh tahu teknologi orang Islam. Sampai sekarang mereka kaji. Satu keluarga orang Arab di Syria, Syam. Keluarga ini yang mahir tentang pedang. Dan keturunan ni ada tak? Ada. Ramuan tu ada. Mesti ada. Ramuan nak buat pedang tu. Kita orang Melayu ni, kerih kita ni, kerih dipanggil pedang kita kerih 7 pa. 7 pa. Pa. Dia ada besi-besi campuran 7 pa dipanggil. Itu. Tapi Arabnya sampai sekarang tak tahu. Dan saya tengok dalam dokumentari itu, masa itu kata apa? Sampai sekarang ni tak tahu. Kerana pedang Arab ini menggunakan teknologi nano. Dan sekarang teknologi itu sekarang. Orang Islam dulu berapa ratus tahun lalu, dekat ribu tahun dah ada teknologi itu. Itu hebat. Mereka kalah. Teknologi itu. Bukan salah pedang, bukan salah senjata, bukan salah mesin, bukan salah atomic bomb. Bukan salah. Tapi salah tangan-tangan manusia yang cipta dan menggunakannya. Sebab tu Nabi Al-Quran semua membetulkan hati-hati manusia. Nabi-Nabi datang membetulkan hati-hati manusia. Kalau manusia betul, jangan jadi betul lah. Manusia tak betul, kita betul. Bukan benda. Benda tidak ada masalah. Manusia. Jadi bila kita istighfar Allah kan, kita ni semua banyak dosa. Kullukum muznibun. Kamu ni pendosa. Illa man afaitu, melainkan mereka yang aku beri kemaafan. Sebab tu minta, Nabi kata adalah minta kemaafan pada Allah. Bulan Ramadan, walaupun hebat Ramadan, Lailatul Qadar, sehebat Lailatul Qadar, tak ada kemuncak daripada Ramadan, dan tidak ada malam yang paling hebat daripada malam yang ada dalam dunia ini, malam Lailatul Qadar. Dan bila berlaku malam Lailatul Qadar, Aisyah kata, kalaulah saya melihat tanda-tanda Lailatul Qadar, apa saya nak buat? Nabi kata, doa, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Apa maksudnya? Wahai Allah, Engkau Maha Pemaaf, maafkanlah aku. Itu minta maaf. Sebab tu kata Allah SWT, kullukum muznibun, kamu ni pendosa, illa man afaitu, melainkan mereka yang aku bagi kemaafan. Hatta Nabi-Nabi pun istighfar, mohon kemaafan daripada Allah SWT. Maka minta kemaafan. Fas'aluni, maka mintalah kepada aku al-maghfirata, keampunan. Aku yang beri kemaafan, mintalah keampunan pada aku. Tuan-tuan, kita buat dosa, Allah suruh kita istighfar, minta maaf pada dia. Kita minta maaf pada dia, Allah akan bagi kemaafan. Hebatnya Allah, satu Tuhan yang begitu pemaaf sekali. Kita buat dosa, kita minta maaf. Allah kata, mintalah maaf ke aku. Biasanya kalau orang buat dosa, kita hang buat dosa dengan aku, minta maaf aku. Tak ada. Orang yang buat dosa tu kena sedang, saya minta maaf, saya buat dosa dengan cik, saya minta maaf. Itu betul lah. Tapi Allah tak. Allah Ta'ala kata, kamu buat dosa, kamu pun dosa, kamu minta maaf lah pada aku. Allah suruh kita minta maaf pada dia. Allah nak bagi maaf. Itu istimewanya Allah, Tuhan yang Maha Rahim ni. Fas'aluni maghfiratan, minta kemaafan kepada aku, keampunan. Fa'aghfiru lakum, aku akan ampunkan dosa kamu. Jadi satu orang yang rugi saja kalau tak minta doa, tak minta keampunan pada Allah. Sebab kita banyak dosa. Sebab tu bila sedar dosa, minta maaf cepat. Tak payah tunggu. Tu istighfar, astagfirullah. Sebab tu tuan-tuan, istighfar ini bukan hanya satu dosa kita istighfar. Kadang-kadang kita buat baik pun istighfar. Nabi buat baik pun istighfar. Habis sembahyang, astagfirullahaladzim. Wah, sembahyang tu baik.
sujud pada Allah. Tapi lepas sembahyang kita istighfar. Kita masuk tandas, keluar tandas, kita istighfar. Bukan kita dah buat, kita buang air besar, bukan buang air besar berdosa. Mana ada berdosa? Kita masuk tandas, kita keluar, ghufranak. Kita mohon ampunan pada Allah. Kita masuk tandas, keluar tandas, minta keampunan Allah, ampun dosa kita. Bukan masuk masjid, keluar masjid. Masuk tandas, keluar tandas, keluar tandas tu pun Allah ampun dosa kita. Tuan-tuan tak boleh jumpa. Hanya Allah sahaja, Tuhan yang Maha Pemaaf. Macam tu sekali Allah nak maaf dosa-dosa kita. Sebab Allah bukan nak azab kita, Dia nak maafkan kita. Kita keluar dari tandas, ghufranak, alhamdulillahilladzi azhaba anni wa ada wafani. Minta doa. Kita minta keampunan tu. Kadang-kadang tak terfikir, masuk tandas, keluar tandas, minta keampunan, Allah maafkan, ampun dosa kita. Sampai macam tu sekali Allah nak maafkan dan nak ampun dosa kita. Wa man alima minkum, dan sesiapa yang mengetahui, yang telah mengetahui minkum daripada mereka, anni zu qadratin, yang aku mempunyai keupayaan dengan kudrat aku, ala ma'firatun, untuk memberi keampunan, fastaghfiruni, dan dia memohonkan ampunan bagiku, biqudrati, dengan keupayaan kekuasaan yang ada padaku, ghafartu lahu, aku ampun dosa dia. Sebab tu kita bila istighfar, kita tahu, kita kena sedar Allah ni Maha Pengampun, Allah Maha Pengampun. Sedar Allah Maha Pengampun. Wa man alima, sesiapa yang telah mengetahui minkum, daripada kamu, anni, sesungguhnya aku, zu qudrati, mempunyai keupayaan, kekuatan, kudrat, ala ma'firah, dalam atas keampunan, fastaghfiruni, dan dia langsung minta keampunan pada aku, biqudrati, dengan keupayaan aku, dengan kekuasaan aku, dengan kudrat aku, ghafartu lahu, aku akan ampun dosa dia. Oi, rugi kalau kita tak minta ampun. Tuan-tuan, sebab apa kita rugi? Di sebalik keampunan tu ada kebaikan yang banyak. Hadis sebelum ni an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah SAW, telah berkata, telah bersabda Nabi SAW, man lazima istighfar, sesiapa yang melazimkan dirinya selalu beristighfar. Selalu istighfar, astaghfirullahalazim. Dia tersilap tu. La, mana aku dah astaghfirullahalazim, mana letak telefon. Kadang-kadang dia terantuk astaghfirullahalazim. Selalu lazim diri dia dengan istighfar. La ilaha illallah, macam dia astaghfirullahalazim. Macam mana boleh buat macam ni, adik? Astaghfirullahalazim. Itu yang keluar spontaneously. Maknanya keluar dengan secara, daripada kebiasaan kita istighfar, dia akan keluar istighfar. Apalagi di waktu-waktu yang tertentu kita istighfar, lepas subuh, lepas asar, waktu tahajud kita istighfar. Sesiapa, kata Rasulullah SAW dalam hadis Ibn Abbas ni, man lazima, sesiapa yang melazimkan diri dan istighfar pada Allah SWT, jalallahu lahu min kulli daiqin, Allah jadikan baginya setiap kesempitan, makhrajan, tempat keluar. Setiap kesempitan ada tempat keluar dia. Sempit, Allah tunjuk jalan keluar dia. Sempit dalam hidup, Allah telah tunjuk jalan keluar daripada kesempitan hidupnya. Setiap kesempitan Allah telah tunjuk jalan. Kita ada masalah dekat pejabat, masalah dalam kerja kita, masalah dekat kelang kita, masalah dekat kedai kita. Kita istighfar, Allah telah tunjuk jalan keluar dia. Min kulli daiqin, setiap kesempitan, makhraja, jalan keluar. Ada yang istighfar sebab ada Allah telah tunjuk jalan keluar. Allah jadikan kita lapang batu. Wa min kulli hammin, dan setiap kebimbangan, kesusahan, Allah hilangkan kesusahan. Istighfar, ada masalah istighfar, astaghfirullahalazim. Allah hilangkan kerisauan, kebimbangan dia. Duk bimbang tu risau. Kulli hammin farjan, hilang habis semua kebimbangan farjan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan kurniakan kepadanya rezeki yang tidak disangka-sangka.
Allah kurniakan kepadanya rezeki yang tak sangka-sangka. Sebab tu istighfar. Allah datang rezeki yang tidak disangka-sangka. Allah hilangkan kebimbangan. Nabi Nuh kata, ya qawmi, wahai qawmi, astaghfirullah lakum, hendaklah kamu beristighfar kepada Allah. Apabila yursil sama alaikum midrara, Allah turunkan daripada langit hujan. Wa ja'alakum jannah, Allah jadikan kebun-kebun kamu subur. Wa anhar, sungai-sungai yang mengalir. Kemudian Allah datangkan anak, wa banin, malul banin, harta dan anak-anak. Sebab tu orang yang tak ada anak, ulama syorkan bagi mereka istighfar. Orang susah dapat anak, istighfar. Banyak istighfar, Allah akan datangkan anak. Banyakkan anak. Tanaman akan jadi subur. Sebab tu kata baginda Rasulullah dalam hadis ini, kesempitan Allah Ta'ala keluarkan, segala kebimbangan akanlah hilangkan. Allah warzuqhu, Allah bagi rezeki kepada min haitsu la yahtasib, yang tidak disangka-sangka. Dia tak ada duit dah. Lockdown itu duit pun tak cukup semua. Dia pun istighfar. Anak-anak nak masuk universiti, nak belajar madrasah tu semua. Macam-macam benda nak di. Lepas tu orang kata ekonomi Malaysia. Dia pun duk fikir. Bimbang juga Allah. Macam mana ni, astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Banyak masalah ni. Ada istighfar. Tiba-tiba tanah kat kampung tu memang tak disangka. Tiba-tiba kerajaan buat laluan jalan baru alternatif. Sebab jalan yang dulu ada tu jam, tak ada ruang dah, maka jalan tu diambil. Nak ambil jalan rumah kampung, nak bayar pembasahan tinggi sebab nak bayar pembasahan rumah lah, apa tanah lah. Laluan yang alternatif dia nak buat, tentu kena tanah mak dia. Tanah tu pun bukan besar mana, tapi kerana pampasan dapat, dia pun dapat juga 450,000 seorang adik-beradik bagi-bagi. Min haitsu la yahtasib. Dalam duk buntu, tiba-tiba dapat Allahu Akbar. Allah datang rezeki yang tidak disangka-sangka. Tuan-tuan, berbagai-bagai cara Allah boleh datang rezeki. Ada satu kes, anak-anak tak tahu pun. Anak-anak buat ibadat biasa. Sekali ada orang buat carian tanah. Cari-cari, dia orang cari keturunan yang punya ni. Atuk dia meninggal lama, mak dia, bapa dia meninggal, tak tahu. Budak-budak ni semua macam biasa, sembahyang, pergi masjid, apa semua, hidup macam biasa. Tiba-tiba dalam carian orang datang, tanya, kata, tanah ni ada orang perlu nak ambil. Dan kami cari dalam carian bahawa kamu adalah waris mereka yang tinggal. Tiba-tiba dapat pampasan. Budak-budak tu tak sedar. Ni berlaku ni, tempat kita ni. Berlaku. Maknanya Allah datangkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Min haitsu la yahtasib. Kemudian baru kata Allah SWT lagi, kullukum dhallun, sesungguhnya kamu semua sesat. Illa man hadaitu, melainkan aku beri hidayat. Fasaluni huda ahdikum. Hampir sama dengan hadis yang pernah saya baca dulu 3-4 tahun lepas. Hampir sama, tapi hadis ini lain. Kamu semua sesat, kullukum dhallun illa man hadaitu, melainkan mereka yang aku telah bagi hidayat. Fasluni, maka minta kepada aku huda, hidayat. Ihdikum, aku akan bagi hidayat. Sebab tu subuh kita doa kan, Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, bagilah hidayat. Allahumma hdina, berilah kami hidayat. Allahumma hdina fi man hadait, kepada mereka-mereka yang kau bagi hidayat. Allahumma hdina wahdi bina wahdin nasi jami'an waj'alna sababan liman ihtada. Ini lebih tinggi doa. Ya Allah, berilah hidayat kepada kami. Ya Allah, mahdina wahdi bina, dan berilah hidayat dengan sebab kami. Waj'alna sababan liman ihtada, dan jadi kami sebab kepada orang lain dapat hidayat. Ini kemuncaan doa yang ini. Otomatik Allah jadikan mereka sentiasa dalam hidayat. Sebab kita doa orang lain hidayat, Allah akan bagi. Da'watul akhir li akhihi bi zahril ghaib. Doa pada orang lain ini yang orang lain tak sedar. Bila kita doa hidayat pada orang, maka Allah kekalkan hidayat pada kita. Sentiasa kita lah hidayat. Kullukum faqirun, kamu semuanya miskin. Yang kaya Allah. Wallahu ghani wa antumul fuqara. Wallahu ghaniyyun wa antumul fuqara. Orang yang paling kaya dalam dunia ni pun dia adalah fakir, kerana dia meminta.
Yang tak minta hanya Allah. Allah Ta'ala kata, Allah tu kaya, kamunya fakir. Tu ada satu orang Sudan, dia meniaga buah. Dia tulis kat depan tu, la akhafu faqr, aku tidak takut kepada kefakiran. Dia kata, aku tidak takut kepada kefakiran, kerana aku mempunyai Tuhan yang maha kaya. La akhafu faqr wa rabbi ghaniyun, sedangkan Tuhan aku kaya. Dia tulis kat stall dia buat, aku tidak takut kepada kefakiran, kerana aku mempunyai Tuhan yang maha kaya. Tak takut. Kamu semuanya fakir, kullukum faqirun, kamu semua fakir, illa man aghnaitu, mereka yang aku beri kekayaan. Fas'aluni, maka minta kepada aku. Arzuqkum, maka aku akan kurniakan kepada kamu rezeki. Mintalah pada Allah. Janganlah minta sampai kaya. Hal kekayaan ni kena minta istighfar dulu tau. Ni teknik nak minta jadi kaya. Nabi Sulaiman angkat tangan, dia bukan minta kerajaan tu, dia tu Rabbi firli, doa ampun dulu benda-benda dunia ni, ampun. Sebab ada orang kaya terposok dalam neraka. Jangan buat main dengan kekayaan. Nabi kata, aku tidak takut kepada kefakiran, aku takut kepada kamu kekayaan yang datang sebelum, daripada orang sebelum kamu. Mereka dihancurkan, kamu juga akan dihancurkan. Yang tu Nabi takut. Sebab tu kau nak minta kaya, jangan minta kaya, jangan apa kan. Tapi minta istighfar dulu. Rabbi firli. Macam Sulaiman doa, Rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, ampun dosaku, berilah aku satu kerajaan yang tak pernah kau bagi kepada siapa aku, sesungguhnya engkau Tuhan maha pemberi. Kau tak nak minta kaya boleh, tapi istighfar dulu, minta istighfar dulu. Ampun, lepas tu ya Allah, bagilah aku harta, dan dengan harta ni berilah aku kepuasan untuk menyempurnakan hak-haknya. Hak dia apa dah? Zakat, sedekah dan silaturahim. Tapi jangan ada kawan saya dulu, ada arwah dah. Dia kata kat kawan saya, Nan, dia mama, Nan, minta jadi jutawan lah. Awak, dia mama, awak pun susah kerja, hidupnya susah, minta jadi kaya, jadi jutawan. Minta duit juta-juta. Dia pun ajak Nan ni. Nan pun tak doa kot. Dia doa, ya Allah bagi jutawan, jadi jutawan. Tak jutawan pun. Sampai mati tak kaya-kaya. Bukan macam tu. Allah tu sayang dengan kita, dia tak bagi kita jadi jutawan. Bagi jadi jutawan, seorang tak bagi seorang. Dan sekali tinggal seorang saya, lain semua duit banyak. Sebab tu Nabi kata, aku tidak takut pada kamu kefakiran, yang aku takut kekayaan yang datang sebagaimana kekayaan datang sebelum daripada kamu. Namun kita boleh minta, boleh, sebab Allah Ta'ala kata, minta pada aku. Fas'aluni, dia kata, kullukum faqirun illa man aghnaitu. Fasluni arzuqkum, maka minta pada aku bagi rezeki kepada kamu. Allah Ta'ala tak kata di sini aku bagi kaya kepada kamu, aku bagi rezeki. Rezeki itu sesuai dengan keperluan kita. Sebab tu kalau kita minta kaya, Allah bagi rezeki, bukan Allah Ta'ala. Allah bagi. Allah tak bagi kaya, tapi bagi rezeki. Rezeki itu tidak sampai kita kefakiran dan tidak kita kaya sehingga membazir, lupa daratan. Betul Allah Ta'ala kata, fas'aluni arzuqkum. Lau anna ahyakum wa mayyitum, kalaulah di kalangan yang hidup di kalangan kamu dan yang mati di kalangan kamu, wa awwalukum, yang awal di kalangan kamu, wa akhirukum, yang akhir di kalangan kamu, wa ratbakum, tumbuhan-tumbuhan, wa yabisakum, batu-batu, ijtami'u, semua kumpul sekali, yang awal, yang akhir, yang hidup, yang mati, batu-batu, tanaman-tanaman, semua kumpul. Fakanu ala qalbil atqa, dan mereka setiap mereka di hati-hati mereka penuh dengan ketakutan pada Allah, takwa pada Allah. Abdin, daripada hambaku, min ibadi, daripada hamba-hambaku, la yazid fi mulki janahul ba'udah, itu tidak akan menambah kekuasaan aku sedikit pun, walaupun sebesar sayap nyamuk. Seluruh manusia yang hidup, yang mati, tanaman-tanaman, batu-batu, jin-jin, dan hadis semua jin-jin, yang awal, yang akhir, semua kumpul dan takwa pada aku, hati mereka takut pada aku, itu tidak menambah daripada keupayaan kekuasaan aku.
Janahul ba'udah, walaupun sebesar kepak samuk. Sebab Allah ni maha kaya, maha tinggi, maha hebat. Tanpa pujian daripada manusia, tanpa sujud daripada manusia, semua manusia tanpa sujud, Allah tidak akan kurang kerajaannya. Semua takwa belaka, sujud belaka, Allah tidak menambah sikit pun, walaupun sebesar kepak nyamuk. Walau istama'u kanu ala qalbin, semua mereka berkumpul dengan hati yang fakanu ala qalbin ashqa, hati yang engkar perintah Allah. Ashqa ni macam syaqi, maknanya orang yang engkar, orang buat maksiat, engkar. Hati-hati mereka mengingkari perintah Allah, tak mau sujud pada Allah. Abdin min ibadi, daripada hamba-hambaku, la yanqus min mulki janahul ba'udah, itu pun tidak mengurangkan daripada kerajaan kekuasaan aku sedikit pun, walaupun sebesar kepak nyamuk janahul ba'udah. Allah umpamakan kepak nyamuk. Kita nak tengok kepak nyamuk balik, tengok nyamuk balik, kepak dia langsung tak nampak. Kalaulah semua tak nak sujud pada Allah, tuan-tuan, tidak kurang kerajaan Allah, keupayaan Allah, kekuasaan Allah, walaupun sebesar kepak nyamuk. Itulah hebat Allah. Wala ana ahyakum wa maitukum, kalaulah yang hidup di kalangan kamu, yang mati di kalangan kamu, wa awwalukum wa akhirukum, yang awal dan akhir di kalangan kamu, semua sekali, wa ratabakum, tanaman-tanaman, wa yabisakum, batu-batu, istami'u, kumpul semua sekali, fasala kulli sa'ilin, dan mereka semuanya minta, semua minta pada Allah SWT. Minhum ma balaghat umniyatuhu, semua sekali minta, semua jin, manusia, yang awal, yang akhir, batu-batu, tanaman, semua mereka berkata, ya Allah, kurniakanlah aku. Allah Ta'ala kata, aku boleh tunaikan semua pemberitaan mereka serentak. Ma naqasa min mulki, yang demikian itu tidak mengurangkan daripada keupayaan kekuasaan kerajaan aku, illa kama law anna hadakum marra bi syafatil bahr, seperti sebagaimana salah seorang daripada kamu yang pergi ke tepi laut, tepi pantai, bi syafatil bahr, tepi pantai, fa ghasa fiha ibrah, dia ambil jarum, jarum tu letak dekat laut, summa naz'aha, kemudian kat zalika bi anna jawa, yang lekat itulah yang manusia, jin, semua yang awal yang hidup, semua binatang tanah, semua dia minta, itu yang lekat dekat jarum. Allah punya khazanah seperti lautan. Lautan masih lagi bertepi, tapi khazanah Allah tidak bertepi. Allah nak bagi contoh bagaimana kehebatannya. Haduk minta-minta tu sikit. Kita anak 5 orang kan. Anak-anak minta sebentar. Anak kita 5 orang. Adik-adik yang tadi kata, abah nak duit. Yang rejah 3 kata, abah nak duit. Nak 20 ringgit. Yang adik ni kata nak 5 ringgit. Abang yang terkata 4 pula kata, abah nak duit 120. Sebab ada urusan koko dekat sekolah. Yang hadut universiti kata, abah nak duit 500. Semua minta serentak. Jangan cepuk kan, seorang-seorang. Ada yang apa? Kita pun naik angin cepuk. Allah itu bawa anak 5 orang minta berlainan. Allah lagilah seluruh manusia, jin, apa semua minta. Itu pun tidak akan mengurangkan keupayaan dan kekuasaan Allah SWT. Hanya sebagaimana satu orang pergi ke tepi pantai, celupkan jarum dan keluar, itulah yang manusia duk minta sekali. Jadi kalau kita tahu khazanah Allah besar begitu, maka mintalah pada Allah. Zalika bi anna jawadun majidun ata'i kalam, kerana aku mempunyai keupayaan dengan satu kalam aku. Idza aradtu syai'an, kalau aku ingin sesuatu, fa inna ma aqulu lahu kun fayakun. Kalau aku nak sesuatu, aku boleh sebut kun fayakun, akan berlaku. Ulama kata apa? Kun fayakun ni, kun, sebelum kaf bertemu dengan nun, Allah dah kabulkan. Kun. Sebelum kaf bertemu dengan nun, kun. Sebelum kaf bertemu dengan nun, itu benar. Mana? Begitu pantas. Kalau kita sebut kun, dah campur dah. Sehingga ulama kata, sebelum kaf bertemu dengan nun, Allah dah kabul permintaan kita. Kalau Allah nak, Allah Ta'ala kata kun fayakun. Itulah keupayaan dan kehebatan kebesaran Allah. Jadi tuan-tuan, kita mempunyai Tuhan yang Maha Pengampun, yang memaafkan kesalahan. Maka minta ampun pada Allah, dan Allah Ta'ala akan selesaikan. Dan kita mempunyai Allah, Tuhan yang Maha Pemberi hidayat. Maka minta hidayat pada Allah. Dan kita mempunyai Tuhan yang Maha memberi segala rezeki. Maka minta rezeki pada Allah.
Jangan takut nak minta pada Allah. Lagi kita minta, lagi dekat dengan Allah. Cuma Allah bagi berdasarkan keupayaan kita. Macam anak tadi minta, ayah dia akan bagi RM2. Bagi RM20, habis aiskrim beli. Sebab Allah tak, ayah tahu. Ayah tahu. Dia bagi RM5. Nah, biar ambil. Kalau bagi 20, 30, hilang lagi, habis. Yang hak darjah 3 tu bagi kat dia RM10. Pasal apa? Kalau bagi 50, bagi 60, 100, habis hancur. Habis. Sekejap ya, dia pergi beli telefon punya cover dengan tu lah, habis begitu ya. Ni budak-budak sekarang. Kalau sekolah menengah pun bapak dia bagi sesuai, bagi RM200. Dia tahu dah koko nak beli tu t-shirt lah apalah. Yang universiti bagi kira RM500 sesuai dengan dia tu. Jadi Allah dengan kita pun Allah bagi sesuai. Bukan Allah tak kabul tu, saya beritahu bukan Allah tak kabul yang kita minta, tapi Allah kabul berdasarkan keupayaan iman kita. Kalau tadi berdasarkan umur mereka dan kepandaian akal mereka. Tapi Allah ni kita, Allah bagi berdasarkan keupayaan, bukan umur. Kalau begitu orang tua-tua semua dapat kabul lah. Kami tua, tak ada bagi banyak, apa ni? Tak. Allah tidak ukur dan umur, tapi keadaan iman kita. Karena Allah bagi sesuai dengan iman kita, supaya Allah pelihara iman kita. Itu yang penting. Wallahualam. Moga-moga dengan kuliah subuh pagi ini Allah bagi kebaikan kepada kita. Untuk kita minta pada Allah, minta hidayah pada Allah, istighfar pada Allah, hal rezeki minta pada Allah, dan apa saja masalah yang menimpa kita, Allah yang akan selesai. Mungkin kita tidak nampak kerana kelemahan iman pada kita. Mintalah lagi. Satu waktu Allah kabul, waktu tu baru kita terduduk, Allahu Akbar, Allah telah kabul permintaan aku. Ketika itu orang lain tak rasa, kita yang akan rasa bahawa Allah tu terlalu dekat dengan kita dan Allah kabulkan permintaan kita. Dan kita berasa betul lah Allah ni Tuhan yang Maha Pengampun, Maha Pemberi. Minta pada Allah. InsyaAllah tuan, moga Allah telah mudahkan saya dan semua dapat iktibar amal dan sampaikan. Aku qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ni